Semata-mata mereka nak gunakan dalam kempen politik. Itu aja. Itu aja. Sebab tu kalau saudara ingat, ya, sewaktu dalam ceramah-ceramah mereka, sewaktu mereka mainkan isu RUU 355 ni, setiap hari ceramah mereka itulah yang didendangkan. RUU 355, khatib naik atas member masjid pun bercakap RUU 355. Merata-rata cakap RUU 355. Berbalah dengan mufti Perlis pasal RUU 355. Ada ustaz di belah utara sana buka kelas pengajian malam, buka kitab, cerita pasal RUU 355. Sampai siap warning pada kawan-kawan, kalau kawan tak sokong RUU 355, nanti mati kami tanam jirat, dia kata. Dah nak tanam orang jirat dah. Benda tak buat parlimen lagi waktu tu. Dah nak tanam jirat dah. Last kali dalam parlimen tak ada apa-apa, last kali tak ada apa. Bahas tak nak, apa pun tak nak buat. Sepatutnya yang layak masuk jirat, pak-pak tu. Pak-pak yang kelentong ni, yang tunggang agama, dia layak masuk jirat. Engkau yang berjanji nak laksanakan hukum Allah, kau kutip derma macam-macam dalam ceramah engkau. Tak ada hati Milo. Buat penat je orang buat baju ungu tu. Berhimpun di padang merbuk. Berapa kali berhimpun di padang merbuk. Tak sempat nak hidup, rumput padang merbuk tu. Baru nak hidup, dah berdemo kat situ. Dah berhimpun kat situ. Baru nak hidup, rumput dah berdemo kat situ. Botak padang merbuk tu oleh lebay-lebay berhimpun. Bukan berhimpun kosong saudara. Berhimpun sambil edatin Milo. Sambil jual RUU 355. Yang untung, yang toke buat t-shirt. Yang cetak t-shirt warna ungu tu, RUU 355. Bersama kepimpinan ulama, RUU 355. Warna ungu. Jual. Kaya yang jual t-shirt saudara. Cuba tanya balik yang beli t-shirt tu. Dan jual stiker. Kadang saudara tengok kan, ada kereta kan. Masih ada lagi kita tengok kadang kereta dekat belakang tu. RUU 355 stiker tu. Warna putih dah stiker tu. Dah hilang lah colour dah. Dah terkopek-kopek dah. Punya lamanya stiker tu. 6 tahun. Baju tu rasa ungu tu jadi warna apa tak tahu. Yang dia orang beli tu kuat-kuat rabak lah kot. Jadi pengelap kaki ke. Jadi baju lap basuh kereta tak tahulah. Tapi yang untung orang jual baju lah. Orang jual baju, orang jual stiker untung. Jual stiker RUU 355. Baju warna ungu. Cuma kita kesian kat pakcik seorang tu. Ada pakcik dia berkedah. Di Beryl waktu tu. Pakcik dia berkedah tu pakai baju RUU 355 warna ungu tu. Dia kaya basikal. Basikal lama tu. Dia kaya basikal daripada Kedah sampai ke Padang Merbuk, Kuala Lumpur. Yang main pakcik tu. Kuat. Saya tabik spring lah dengan dia. Kaya basikal daripada Kedah pergi ke Padang Merbuk untuk menghadiri perhimpunan RUU 355. Orang tu ramah pakcik tu. Pakcik, kenapa pakcik datang? Saya nak memperjuangkan Islam. Saya nak perjuangkan RUU 355. Weh, sanggup pakcik kaya basikal? Sanggup. Sanggup. Demi Islam sanggup buat. Orang Kedah nyamain pakcik ni. Saya tak salahkan pakcik tu. Mungkin nawaitu dia betul. Mudah-mudahan nawaitu dia Allah terima. Mudah-mudahan niat dia itu Allah terima dan Allah beri pembalasan kepada dia kerana dia niat dia bersih. Memang dia nak martabatkan Islam. Saya tak salahkan pakcik itu. Yang salahnya adalah pemimpin yang mempergunakan pakcik ini. Mempergunakan orang-orang yang betul-betul nak kepada Islam. Dipergunakan oleh lebay hadi ini. Berapa banyak orang PAS yang tabur duit dalam 10 Milo kerana nak melihat RUU 355 ini berjalan. Saya masih ingat dia seret mufti wilayah ketika itu atas pentas di Padang Merbuk. Dia seret Menteri Agama waktu itu, Jamil Ray. Waktu itu dia dah baik sikit dengan UMNO. Dipanggil Jamil Ray bercakap atas Padang Merbuk. Semuanya berkisar tentang RUU 355, saudara. Berkumandang RUU 355 di Padang Merbuk. Padang Merbuk menjadi saksi hari ini. Mungkin Padang Merbuk menjadi saksi di akhirat nanti kepada Haji Hadi. Bagaimana kamu menunggang agama
demi kepentingan politik. Akhirnya pihak yang kamu kutuk, pihak yang kamu kata ejen Israel, pihak yang kamu kata anti-Islam, pihak inilah yang melaksanakan RU 355. Orang yang kamu kata Anwar ini moral rendah, Anwar ini tak boleh pakai, Anwar ini ejen Freemason, Anwar ini berpahaman Yahudi, Anwar ejen Amerika, Anwar pro-Israel, Anwar penentang raja-raja, Anwar ini ikut telunjuk DAP. Akhirnya di bawah Anwar inilah RU 355 akan dapat disaksikan oleh umat Islam di Malaysia ini. Haji Hadi dia ulang alik keluar masuk daripada AGN. Bergele-gele, tukar shift dengan Mahathir. Haji Hadi masuk, Mahathir duduk luar. Attack Anwar. Ni kerja Mahathir. Duduk luar, dia attack Anwar. Dah penat attack, bateri jantung pun dah nak kong. Nak tukar bateri. Nak pergi masuk power bank balik. Mahathir pula masuk AGN. Haji Hadi kat pula keluar. Haji Hadi keluar, attack Anwar. Inilah kerja dua ekor ni. Tukar seat masuk AGN, keluar seorang, attack Anwar Ibrahim. Last sekali Anwar yang bawa saudara. Daripada zaman muda Anwar perjuangkan Islam ini. Daripada zaman dia muda, dia bawa idea bank Islam, Rusi Islam, takaful Islam. Pelajar, pakaian pelajar di sekolah, menutup aurat, Anwar buat. Sampai hari ini, RU 355 Anwar nak bawa. Sampai hari ini, ya, pengajian hadis 40, Imam Nawawi, Anwar nak buat. Sampai hari ini Anwar menekankan kebersihan. Kerana kebersihan itu separuh daripada iman. Anwar nak buat. Orang inilah siang malam dikutuk, dikecam, difitnah oleh para lebay. Memang bangsat. Kamu satu benda apa kamu tak buat. 33 bulan. Yang kamu buat apa? Yang kamu buat, kamu benarkan kapal Israel berlabuh di pelabuhan. Yang kamu buat, kamu benarkan kapal Israel mendarat di pelabuhan. Yang kamu buat 33 bulan, kamu benarkan pesawat Israel lalu atas serban kamu, Haji Hadi. Itu yang kamu buat. Tapi mulut mengatakan orang. Terbaru ni tulisan dalam Facebook yang menyentuh tentang mahkamah syariah. Kononnya mahkamah syariah ini undang dihapus. Kononnya hakim bukan bijaksana. Hakim itu adalah bijak sini, katanya. Hakim itu terpedaya dengan tulisan perlembagaan yang disediakan oleh penjajah. Betapa jahatnya pemikiran kamu. Waktu kamu jadi kerajaan, itulah hakim yang kamu letik. Kamu yang melantik hakim itu. Dan hakim itu kamu persalahkan. Perlembagaan Malaysia ini bukan dibuat oleh hakim Waya Jadi. Perlembagaan Malaysia ini dibuat oleh ahli parlimen. Semua undang-undang dibuat dan digubal oleh ahli parlimen. Sama ada di DUN, di Dewan Rakyat dan ataupun Dewan Negeri. Orang politik yang membuat undang-undang ini, hakim hanya berpandu kepada undang-undang yang kamu sediakan. Tiba-tiba bila keputusan tidak menyebelih kamu boleh menghina hakim ini. Walaupun hakim itu zaman kamu kerajaan. Kamu yang angkat dia. Kenapa hari ini kamu nak hina dia? Dan kamu tuduh dia mengikut telunjuk penjajah. Hei Haji Hadi, perlembagaan Malaysia hari ini, undang-undang Malaysia hari ini, undang-undang mahkamah syariah ke sivil ke, bukan British yang buatlah. British dah lama berambus daripada Malaysia ini. Kita yang buat. Orang Melayu Islam yang buat. Kamu yang luluskan. Dan malahan kamu pernah bersumpah dalam parlimen Waya Jadi. Wallahi, wabillahi, watallahi, saya Abdul Hadi bin Awang bersumpah mempertahankan perlembagaan Malaysia. Kamu bersumpah mempertahankan perlembagaan ini. Dan perlembagaan inilah menjadi rujukan hakim itu. Kenapa hari ini kamu nak marah hakim? Tidakkah bangsatnya kamu? Kerana berpolitik, kamu sangat menghina semua orang. Perdana Menteri kamu hina. Ketua Hakim pun kamu nak hina. Bahkan yang Tuan Agong pun kamu pernah kata, oh, Tetah Agong bukan KTI. Kamu nak jadi apa? Apakah ini sifat seorang ulama? Menghina semua orang, dia saja yang terbaik. Waktu kamu jadi kerajaan, kamu suruh rakyat taat kepada pemerintah.
Waktu kamu jadi kerajaan, kamu suruh rakyat patuh kepada Tentera Agung yang melantik kamu, yang melantik orang kamu jadi Perdana Menteri. Kamu membaca ayat-ayat ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulul amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul dan pemerintah di antara kamu. Kena taat. Itu ayat yang kamu baca waktu kamu jadi pemerintah, waktu kamu jadi kerajaan. Tapi bila kamu tercampak daripada Putrajaya, bila Agung memberikan titah, memberikan pandangan, memberikan cadangan supaya dibentuk kerajaan perpaduan itu, kamu kata apa? Titah raja, titah Agung bukan KTI. Macam itu cara kamu melayani Tuan Agung, ketua agama kita. Semua orang tahu. Memang orang tahu bukan Agung saja, tak ada siapa pun manusia ini yang KTI, tak ada. Tapi kenapa kamu tergamak cakap kepada Agung macam tu? Kerana busuk hati kamu. Kerana kamu gagal jadi kerajaan. Kamu dah malu sebab kamu dah war-warkan. Dah cukup jumlah, lebih dari cukup. Dah cukup jumlah, lebih dari cukup. Tiba-tiba jadi pembangkang. Oleh kerana kamu nak hilangkan malu kamu itu, kamu hentam raja. Bukan sekali kamu menghina raja. Sebelum itu kamu kata apa? Oh, kami dah patutnya jadi kerajaan. Tapi ada pihak lain yang mengalih tiang gol. Kamu nak kata siapa kalau bukan raja? Kamu ingat kita orang bodoh? Tak faham apa yang kamu maksudkan? Sudah-sudahlah warna on. Jangan kamu gadaikan otak kamu kepada lebay hadi ini. Hari ini dah main isu agama. Seolah-olah Islam dah terancam dekat Malaysia dalam hukum syariah. Dan menyamakan hukum takzir itu dengan hukum Allah. Termasuk wala untid ustazah Semak tu, Semak Harun tu. Macam tu lah. Menanamkan sebab kebencian di kalangan umat Islam. Konon-konon syariah telah pun tergugat dan menyebarkan berita palsu, andaian, persepsi, mengatakan dah peguam-peguam sekarang ini sedang berbincang untuk nak meluluskan undang-undang menghalalkan LGBT dalam negara ini. Ini datang daripada mulut puaka Ustazah Semak Harun ini. Yang saya pelik, ada kementerian panggil dia bercakap. Ada kementerian jemput Ustazah Bangsat ini bercakap. Baik jantan, baik betina, semua mulut puaka nak memecah belah kawan umat Islam. Saya nak bagi tahu umat Islam, cukuplah Allah tunjukkan satu kejadian peristiwa memali untuk kita belajar betapa bahayanya kalau agama ini tunggang. Akhirnya yang berperang kita bukan DAP pun. Kita berbalah politik sama Melayu dan Islam. Kerana kita menunggang agama, akhirnya kita sama kita berbalah dan kita berperang, berbunuhan seperti mana di Memali. Adakah DAP terlibat? Tak. Kita Melayu Islam berbunuh-bunuhan. Kenapa? Kerana mulut puaka ni yang memecah belahkan umat Islam ini. Jangan biarkan. Sebab tu saya minta kerajaan tegas hari ini. Hari ini dah sampai ke atas member masjid ni. Di Pahang ini, teks khutbah dikeluarkan oleh pejabat agama Pahang yang mengarut, disebarkan semua masjid untuk dibaca oleh khatib. Dan kita boleh benarkan ini berlaku. Walaupun kita kerajaan pusat, walaupun kita kerajaan negeri, tetapi mereka boleh kawal benda ini sampai ke atas membar masjid. Perkara karut fitnah ini keluar daripada mulut khatib. Ini bukan isu politik lagi, saudara. Ini isu agama. Agama menyeru kita menyatakan benda yang benar walaupun pahit. Kulil haq walau kana murran. Nyatakan kebenaran walaupun pahit. Ini bukan isu politik. Nak memecah belah kaum Islam tak, benda yang tak wujud. Benda yang tak ada pun diada-adakan supaya kita berbalah.
Tuhan bagi akal supaya kita berfikir. Bukan kita cagarkan kepada lebay-lebay ini. Sebab tu saya tak pelik kalau PMX hari ini semalam terpaksa menyatakan kepada setiausaha menteri-menteri ke setiausaha politik, pegawai-pegawai khas dan sebagainya yang bekerja dengan menteri ini, kamu sepatutnya jawab fitnah ini. Dah lama dah kita tegur. Banyak menteri yang lena tidur. Lantik pegawai kiri kanan depan belakang semua ada pegawai. Tapi sekor pun tak buat kerja untuk mempertahankan kerajaan sehingga Perdana Menteri ke sana ke sini. Perdana Menteri kena jawab. Cuba kita tengok PMX pergi mana mana. Dia akan sentuh isu mahkamah syariah. Dia akan sentuh isu kalimah Allah. Dia akan sentuh ini nak jawab fitnah orang. Dia kena jawab. Mana kamu? Sepatutnya bukan level Perdana Menteri nak jawab ni. Fitnah-fitnah jahat ni. Tapi dah tak ada orang nak jawab. Dia kena jawab. Dan akhirnya dia luahkan perasaan dia. Setiap usaha politik, setiap usaha menteri-menteri, tolonglah jawab fitnah. Penat dia nak jawab. Kalau bab melantik bukan main cepat. Hari ni angkat sumpah jadi menteri. Besok pagi dah lantik dah ni, geng-geng ni jadi keliling dia. Pegawai khas. Kita tak kisah kamu lantik siapa, tapi buat kerja. Jangan biarkan PMX bekerja bersendirian. Dahlah dia tak ada gaji. Kerja siang malam. Kamu hari minggu duduk dengan bini kamu di rumah. PMX tak ada. Hari minggu ada je program dia. Fitnah pun nak suruh dia jawab. Media kamu pegang. Lesen cetak kamu ada kuasa. Media elektronik kamu ada kuasa. Kamu ada berapa banyak TV. Berapa banyak radio. Tak tahu nak guna. Bukan kita suruh buat zalim pun. Bukan kita suruh gunakan media untuk fitnah. Kita pun tak mahu kerja Madani ni seperti kerja-kerja yang lalu. Gunakan media ini buat fitnah. Dulu ya, mereka gunakan media ini untuk hancurkan Anwar Ibrahim. Kita masih ingat sejarah ini. Sampai hari ini pun saya masih ingat, saudara. Bagaimana media mereka gunakan. Usung tilam keluar masuk mahkamah. Tunjukkan tompok-tompok air mani dalam tilam itu. Tunjukkan kepada orang. Ini orang dilakukan pada Anwar Ibrahim. Hari ini Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Kita tak minta kita buat seperti itu. Kita nak gunakan media, nyatakan kebenaran. Tangkis fitnah. Cukup. Kalau itu kamu tak mampu buat, elok kamu letak jawatan. Kamu tak terasa hati ke? Tak terasa ke bila Perdana Menteri boleh sound macam itu? Mana maruah kamu? Kalau Perdana Menteri pun cakap, setiausaha buat kerja lah, jawab fitnah. Kalau Perdana Menteri sound macam itu, kamu tak rasa apa-apa ke? Oh, mentang-mentang setro dah buat kerja. Pro bono ni. Setro pro bono ni buat kerja untuk kamu. Maka biarlah mereka buat kerja. Nampak gayanya pun mereka dah berjaya tangkis. Oh, ramai dah tangkis fitnah. Biarlah pro bono buat. Pro bodo ni buat. Macam tu. Kami berjuang bukan kerana kamu. Kami sayang kajian ini. Kalau bukan Anwar Ibrahim, lama dah kami berhenti daripada buat perkara ini. Kalau kami boleh pertahankan PMX, boleh bantu sikit walaupun tak banyak, ringankan sedikit bebanan dia. Kamu yang dapat gaji berpuluhan ribu, menteri, ahli parlimen, macam-macam jawatan yang kamu ada, takkan sedikit pun, satu hari untuk 2-3 minit pun kamu tidak boleh tampil untuk mempertahankan PMX. Bagi kami tidak ada kesan. Kalau kerajaan ini jatuh pun kami tidak rugi. Bukan kami menteri, kami tak ada jawatan. Yang ada jawatan kamu. Kalau kerajaan jatuh, kamu yang jatuh.
Tapi bukan masalah itu, saudara. Bukan masalah jawatan. Kita dah lama berjuang untuk bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini untuk mengangkat negara kita ke arah yang lebih cemerlang. Takkanlah kerana kegagalan kita menangkis segala fitnah, propaganda yang dibawa oleh lebay ini, akhirnya kerajaan ini jatuh. Tak belajar lagi. 22 bulan bagaimana kita dikhianati. Bagaimana perancangan musuh nak menjatuhkan kita. Tak boleh belajar lagi. Tak boleh nak baca lagi strategi mereka. Assalamualaikum Mawar. Salam. Saya amat-amat bersetujulah dengan apa yang dihujahkan oleh Abang Wan. Sebenarnya apabila kita tengok situasi sekarang ni, PMX ke hulu ke hilir, ke timur ke barat, utara selatan, mencari peluang membawa masuk pelabur-pelabur dari luar negara, dalam negara dan negara-negara jiran tetangga. Tetapi apabila ada fitnah di dalam negara yang berpusar-pusar, pusing-pusing macam taufan, ribut petir ni, saya tak nampak pun orang yang paling dekat dengan PMX, supol apa namanya, menteri-menteri timbalan menteri, pegawai-pegawai di keliling menteri, pegawai-pegawai di keliling timbalan menteri. Saya tak nampak pun mereka ini mengambil pendekatan untuk menggunakan platform media sosial, menggunakan platform arus perdana, arus media cetak dan sebagainya. Diorang ni kan, saya ibaratkan kita ni ada buk, ada misal, ada semacam-macam lah, ada nuclear weapons, ada semuanya, tetapi mereka menggunakan parang kontot. Parang kontot tu kita lah, cyber troopers pro bono ni. Kalau kita bercakap, mungkin tak sampai ke pelusuk kampung-kampung kerana berapa ramai orang-orang tua yang ada akaun TikTok. Tapi kalau menggunakan media arus perdana, arus cetak dan gunakan kembali penerangan negeri. Dulu macam dulu boleh buat wayang pacak. Okey, itu memang tak sesuai kot waktu sekarang. Tetapi mungkin guna platform lain menggunakan penerangan Kementerian Penerangan Jadi gunalah apa yang patut digunakan. Janganlah kita ambil satu tu sambil lewa dan biarlah di atas bahu seorang yang berumur 70 lebih tu, ke hulu ke hilir, sihat walafiat. Saya amat sedih lah. Kalian ni yang memegang tampuk kuasa, yang diberi kuasa, naik kerana orang kata Datuk Seri Anwar ni, bergeraklah, tolonglah bergerak. Yang saya tengok penerangan yang dibuat dengan tuntas, bersepadu, dengan begitu orang kata teliti, hanya Lokman Adam. Hanya Lokman Adam daripada pihak UMNO. Daripada pihak PH ni, saya tak nampak seorang pun yang boleh kita banggakan untuk memberi penerangan sejelas-jelas seperti Lokman Adam. Takkanlah kita nak harapkan Lokman Adam seorang dan semua kita cyber trooper pro bono ni. Mana Stratcom? Gaji kan main berbelas-belas ribu. Mana Stratcom? Mana Jcom? Mana Menteri Penerangan? Dan sebenarnya Menteri Penerangan boleh buat satu tim besar lah, tim besar panggil pemain media yang boleh membuat live, pemain media yang boleh buat VTT, pemain media yang boleh buat penulisan di Facebook, di Twitter X dan sebagainya. Gunakanlah kita yang ada ni. Kalau korang malas nak keluar di media sosial, terlalu penat dengan kerja menyantuni rakyat, kita yang ada ni latih, bagi penerangan dan kita buat kerja. Dan satu lagi saya nak bagi tahu, jangan ingat pola politik macam dulu boleh bertahan sehingga 60 tahun. Sekarang ni manusia zaman sekarang ini, politik dia orang lebih kepada politik termakan hasutan. Jika dia orang dengar banyak sangat fitnah, dia orang akan berbondong-bondong percaya fitnah datang, kita bersihkan fitnah. Sampai bila? Sampai tahap
begitu teruknya gawang kita ni dibolosi atas mimbar masjid, atas mimbar solat Jumaat tu boleh buat fitnah. Di mana kalau kita nak angkat tangan, kalau jemaah nak angkat tangan lah kau orang lelaki, nak sanggah, jadi terbatal pula kau punya solat Jumaat. Tapi perkara ni kalau ditengok makin menjadi parah. Dan kita tahu Ustazah macam Asma Harun tu, di mana dia punya arah condongnya. Bukan kira dia tu sokong PAS ke apa, tetapi cara dia memberi ceramah atau menyampaikan dakwah lebih kepada menyalahkan kerajaan dan menyuburkan fitnah. Benda ni macam berleluasa, tak ada siapa pantau. KDN mana? Macam kita ni, alah kau bebas lah, buatlah fitnah. Fitnah. Tak kisahlah, tak kira lah, buat je. Suka hati kau nak fitnah. Suka. Allahu Akbar. Suka hatilah, buatlah fitnah, tak apa. Kita orang relax je, besok tumbang. Kau nak bagi tahu, kalau korang tumbang, korang punya claim beli tisu terlupa pakai duit kerajaan, korang akan dihadapkan ke mahkamah. Korang ni akan didakwa berbagai-bagai benda. Kalau korang tumbang, sebab apa yang naik ni? Yang naik ni siapa? Tak ada nampak lain daripada geng-geng diorang tu juga, geng-geng penyakau. Diorang akan balas dendam. Korang tak terfikir ke benda ni? Jadi yang jadi mangsanya rakyat. Kita sekarang ni PMS tengah membaiki negara, membaiki keadaan ekonomi, mensejahterakan rakyat. Tak ada ambil gaji. Tetapi para menteri, lantikan politik ni, ya Allah, diam tak berkutik. Korang dah kenapa? Takut ke korang bersuara? Hilang ke jawatan korang? Okey Rina, kita bagi Ayim Pa. Silakan. Assalamualaikum semua sahabat. Waalaikumsalam. Semoga semua sahabat sihat. Saya sebenarnya nak cakap sikit je. Apa yang saya terperasan lah sekarang ni. Kita sebenarnya bahaya tau. Kita dalam keadaan bahaya, Malaysia sekarang ni dalam keadaan bahaya. Kerana saya nampak amanat Haji Adi tu mereka teruskan sekarang. Mereka sedang teruskan. Kalau kita patah balik tengok daripada kes Mamali lepas tu, pengikut mereka ni seperti dirasuk dan mahu menentang kerajaan ni dengan sanggup menggadaikan nyawa dan macam tu sekali. Okey, oleh kerana amanat Haji Adi tu. Jadi sekarang ni apa yang saya nampak, sekarang amanat tu masih berleluasa, masih diamalkan. So saya harap kerajaan patut buat sesuatu, bendung perkara ni dengan cepatlah. Macam abang-abang cakap tadi, saya sangat-sangat setuju lah. Kan? Memang sekarang ni nampak itulah, sampai ke apa isu pun dikaitkan dengan agama. Kan? Yang kononnya kerajaan sekarang ni tidak mengikut Islam. Hanya mereka pembawa Islam dalam Malaysia ni. Itu saja saya nak beritahulah. Assalamualaikum, itu je. Terima kasih Wan. Ya, terima kasih. Betul. Haji Adi pun sekarang dah bermain dengan isu perlembagaan. Seperti mana tahun 80-an dia juga bermain dengan isu yang sama. Bila kata perlembagaan itu kafir, perlembagaan penjajah, perlembagaan Taghut. Dan hari ini dia dah menulis tentang perlembagaan penjajah. Hakim pun buat keputusan berdasarkan perlembagaan penjajah apa semua kan. Jadi kalau dibiarkan benda ini, kita bimbang sejarah tahun 80-an, sejarah Mamali itu kan berulang balik. Sebab Walaon ni dia tak fikir panjang dah kan. Dia percaya kepada benda-benda ini, dan tulisan itu sebenarnya amat berbahaya apabila dia menuding jari kepada hakim. Yang hakim itu pun zaman di kerajaan, itulah hakimnya pun. Ya, hakim berpandu pada perlembagaan yang dia sendiri sebagai ahli parlimen di antara orang yang terlibat. Dia dah menentukan undang-undang dan perlembagaan. Kenapa nak salahkan hakim? Hakim berpandukan perlembagaan yang kamu sendiri gubal. Ahli-ahli parlimen gubal. Jadi apa nak salahkan hakim? Waktu kamu jadi kerajaan, kamu tidak salahkan dia. Waktu kamu tidak jadi kerajaan, kamu pertikaikan dia. Ini yang tak betul. Ini yang tak betul. Jadi benda ni lah kita harus tangani dengan tegas lah. Ya? Jangan bagi dia orang tunggang. Sampai agama nak tunggang, perlembagaan pun nak tunggang. Semua benda nak ditunggang. Dan sekali yang dia bawa, kita yang buat. Apa yang dia bawa, kita yang buat. RU35 kita juga yang nak buat. Dia pula tunggang benda lain.
Dia tak bantu pun. Patutnya dia sebagai presiden PAS. Idea dia dulu, RU 365 tu apa salahnya dia tawarkan diri untuk bantu kerajaan. Kan? Dia dah memperkasakan masyarakat ini dalam RU 355, sepatutnya macam itu. Bukan pergi timbulkan isu lain, isu yang dah berpuluh tahun kamu duduk main isu perlembagaan ini. Sekarang kamu nak main balik semula. Kan orang dah pandang ke depan dah, orang dah maju ke depan dah. Engkau masih lagi duduk cerita pasal perlembagaan penjajah lah bagai-bagai. Kan? Apa politik macam ini? Okey, ada apa lagi Rina? Itulah Bawan. Sekarang ni, kalau kita tak tangani sekarang ni, saya berharap sangatlah Menteri KDN kita lebih tegas dalam banyak perkara sebab dia punya kementerian ni yang berada di bawahnya polis, tentera dan sebagainya lah. Saya nak bagi tahu bahawa kita bukan hanya amat khuatir dengan orang kata dengan menyelusupnya masuknya fahaman orang kata Hadi punya dia punya orang panggil apa tadi Abang Wan cakap Hadi punya amanat ni, dan kita juga takut dengan fahaman Syiah yang berleluasa sehingga ada setengah masjid tu dia cakap itu masjid Syiah. Syiah juga mendatangkan satu bahaya besar ke dalam negara kita kalau tidak kita tangani. Sebab apa? Sebab kita dulu saya ingat itu adalah satu orang kata momokkan, menakutkan. Tetapi apabila ada pemimpin PAS mengatakan selain daripada 4 mazhab itu rujukan mereka, Khawarij dan Syiah juga adalah rujukan mereka. Jadi itu menandakan betapa seriusnya mereka mempercayai dan membawa fahaman Syiah masuk ke Malaysia. Itu amat membahaya satu. Dan kita nak menangani fitnah daripada golongan pemfitnah ni dah lah penat. Nanti kau nak lawan dengan amanat haji yang sesat tu dah lah lagi satu hal. Nak bawa pula dengan Khawarij dengan Syiah lagi. Makanya jadi Menteri KDN ni dia tak boleh macam melenggang mainang melenggang tak boleh. Dia kena kau okey, kau saya nak benda ni macam ni. Datang jumpa saya ni. Do or die. Ini kau melenggang mainang melenggang. Itu masalah. Tu Abang Wan. Okey. Ayim, ada apa lagi tambah? Kak, nyanyi lagi sekali kan? Kau yang bagi dia menyanyi sangat. Dia lagi hebat pada Sanusi kalau menyanyi ni. Saya kalau nak berdakwah kena malam-malam. Memang patut kena buat cepat lah. Kena bertindak lah. Saya rasa cukup buat baik untuk mereka lah. Kononnya mereka akan berubah dan menyokong kita. Tidak. Walau buat macam mana pun mereka tetap macam tu. Sebab mereka macam sudah dirasuk tau. Buat macam mana pun dia akan jadi macam tu. Ini yang terbaru ni kan, kes dekat Perak tu kan. Dekat Ipoh Perak pasal surau tu kan. Ada satu macam tak tahu bukan ulama lah, ustaz apa dah, dia berserban apa. Dia cerita pula, dia keluar semua Al-Quran punya ayat-ayat kita seumpama yang kerajaan sekarang ni apa kata orang tu nak memusnahkan Islam dekat Malaysia ni kan sangat-sangat teruk tu. Sangat-sangat teruk kan. Padahal sudah dijelaskan tapi masih ada kenyataan dikeluarkan macam tu. Ada tindakan? Tak ada tindakan? Senyap je. So benda tu berlega-lega tau. Yang mana walaun ni memang dia orang tak faham pun kan. Dia orang memang tak tahu, susah nak cakap dah. Memang macam tu lah. Jadi saya boleh cakap lah, amanah Haji Hadi tu memang sekarang ni dia orang tengah gerakkan dengan perlahan tau. Walaupun macam tak nampak kan, tapi sebenarnya memang nampak dia dah masuk. So susah nak cakap lah. Kita rasa memang dia orang pun dah tertekan sebab kegagalan usaha dia lah. Bermacam-macam langkah dia buat sekali ni. Sebelum ini dia buat langkah macam-macam langkah nak ambil kerajaan. Setru-setru mereka pun diwawarkan sekian bulan jangan jatuh. Hantar memo ke istana, macam-macam cara dia buat, gagal menjatuhkan kerajaan ini. Lagi mereka buat, lagi banyak pula yang sokong kita. Kan? Lepas ni dengan ceritanya akan ada lagi, akan sokong lagi. Jadi ini yang buat bengkel berserabut.
Bila mereka tertekan, maka syaitan masuklah kepada otak dia. Kan? Bila syaitan masuk kepada otak dia, ini keluar perkataan macam ni ya. Perkara-perkara mengarut macam ni keluar. Kan? Okey lah, Sebab okey lah mereka- Abang Wan. Saya nak turun dulu lah. Saya nak balik Okey, kerja. okey. Okey, terima kasih Abang Wan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak kali naik. Okey, cukup Dina setakat ini. Terima kasih. Okey. Dina sudi Terima naik kasih atas sini. Terima kasih banyak yang sempat bersama saya dalam room ni. Terima kasih yang bagi gift kepada kawan-kawan kita yang ada dalam kotak ni. Terima kasih banyak. Terima kasih Semoga kita. dimurahkan rezeki. Kita jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.